Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Yang berusaha Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Sekolah. Dan juga Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan serta tuan-tuan, puan-puan, pengarah kolej vokasional, pengetua, guru besar, guru ICT, guru penyelaras bestari sekolah-sekolah negeri Melaka. Puan-puan penyelaras juruteknik komputer JTK, pejabat pendidikan daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Yang dihormati Encik Muhammad Termizi bin Syari, pengurus projek, Encik Muhammad Nur Azmi bin Ismail, penyelaras teknikal, dan juga pasukan daripada syarikat Global Elite Ventures Sdn Bhd selaku syarikat yang akan melaksanakan pembekalan komputer riba bagi projek ini. Yang dikasihi barisan urus setia dari sektor pengurusan maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, selamat datang ke taklimat projek perkhidmatan sewaan komputer riba Mesra Alam yang memenuhi keperluan hijau secara sewa milik lease to own untuk keperluan guru di sekolah dan institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Zon 6 bagi Negeri Melaka, anjuran sektor pengurusan maklumat Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama mengikuti sesi taklimat ini. Hadirin sekalian, untuk makluman, sesi taklimat ini dijangka akan berlangsung selama 2 jam 30 minit bagi menerangkan dengan lebih jelas lagi kepada para hadirin terutama pihak sekolah di Negeri Melaka. Bagi memberkati majlis, dijemput Encik Aminuddin bin Mat Shah, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Sektor Pengurusan Maklumat, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan majlis taklimat ini. Maka Kau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Kau redai. Ya Allah, kurniakanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Zal Jalali wal Ikram, hadiahkanlah kepada kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran. Ringankanlah beban kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha berkuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Aminuddin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum taklimat dimulakan, pihak urus setia dengan sukacitanya menjemput Tuan Haji Karim bin Tumin, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan alur-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka Bitara. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis yang berusaha, rakan-rakan KBPK yang berada dalam talian, Guru Setia Projek Puan Azlina Abdul Wahid, Ketua Tolong Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat serta pasukannya, Cik Muhammad Tarmizi bin Syahari pada Global Elite dan pasukannya, rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur Alhamdulillah pada petang ini dapat sama-sama kita bertemu dalam talian dalam taklimat perkhidmatan sewaan komputer riba Mesra Alam bagi memenuhi keperluan hijau secara sewa milik untuk keperluan guru di sekolah dan institusi pendidikan. Dengan lain perkataan, komputer riba lah laptop. Itu bahasa yang mudahnya. Nak baca tajuknya panjang. So diharapkan tuan-tuan, rakan pengetua boleh dengar. Okey. Tapi sebelum itu ada beberapa perkara yang berkaitan dengan kerja buat kita yang saya diminta menyampaikan kepada tuan-tuan. Dengar Okey. Yang pertama, salam takziah kepada warga Munshi Abdullah yang sekolahnya ditimpa bencana dalam ribut yang kuat pada hari Sabtu, petang Sabtu lepas. Dan saya nak berterima kasih pada rakan-rakan pengetua yang memberi pelepasan kepada guru-guru yang tak ramai pun, tak sampai 25 orang pun yang kita panggil pada hari ini sebagai tim sukarelawan untuk kerja-kerja pembersihan. Jadi tak banyaklah, Alhamdulillah dah selesai. Jadi sampai hari ini saja tuan-tuan, kebenaran pada guru-guru yang berkenaan. Besok tak ada dah. Jadi kalau besok dia kata ada lagi, itu dah tak betul lah. Kebenaran hanya untuk pada hari ini. So kita harapkan agar kerja-kerja penyelenggaraan dapat diselesaikan dengan segera dan anak-anak kita di sekolah Munshi dapat kembali bersekolah seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, pada minggu ni Kementerian mengarahkan sekolah-sekolah mengadakan program Solidariti Palestin. Jadi tuan-tuan laksanakanlah seperti garis panduan yang ditetapkan oleh pihak kementerian, tekankan kepada kepentingan keamanan sejagat. Tak payah buat lakonan-lakonan ada bom sebagainya. Tak payah rakam-rakam, buat sahaja bagi kesedaran pentingnya keamanan kepada anak-anak kita. Dan berkaitan itu, sekiranya ada kutipan tabung untuk Palestin ni, tuan-tuan kena serahkan kepada jabatan dan jabatan akan serahkan kepada kementerian pada 3 hari bulan November. Okay, jadi kena serah lebih awal lah. Jadi pada 3 November kita akan serahkan kepada kementerian. Yang ketiga tuan-tuan, ni berkaitan dengan cuti peristiwa. Yang berkaitan dengan cuti perayaan. Mana-mana cuti perayaan yang kementerian atau pihak kementerian telah memberikan cuti tambahan, maka sekolah tak boleh mohon cuti peristiwa yang berlanjutan. Cuti peristiwa ataupun cuti ganti yang berlanjutan daripada cuti perayaan tambahan yang telah diberikan. So, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, 12 hari bulan ni, 12 hari bulan November, public holiday untuk Depa Bali, jatuh pada hari Ahad. Maka cuti umumnya dianjak atau digantikan pada hari Isnin pada 13 hari bulan. Okay. Dan pihak KPM telah pun memberikan cuti perayaan tambahan iaitu pada hari Jumaat sebelum Depa Bali. Dan pada hari Selasa selepas cuti Depa Bali. Maksudnya tuan-tuan cuti hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa. Jadi ada sekolah-sekolah yang mohon nak cuti peristiwa tambahan hari Rabu dan Khamis. Memang tak boleh diberikan kelulusan. Okay, rasanya saya dah sampaikan ni berkali-kali, tapi bila saya tanya kenapa cikgu mohon, cuba saja tuan. Jangan cuba-cuba. Kau jangan membuang masa aku. Lepas tu sibuk kau telefon nak cuba-cuba lagi. No cuba-cuba. So keputusannya
Kita ialah tuan-tuan ada surat, kita balas. Tapi memang tak lulus. Okey. Okey, yang seterusnya berkaitan ni lah tuan-tuan, berkaitan dengan penglibatan masyarakat dengan sekolah. Sekarang ni di parlimen-parlimen sedang mengadakan pertandingan bola sepak. Jadi pasukan-pasukan di parlimen ataupun di DUN ni dinaungi oleh yang berhormat kawasan. Jadi mereka perlu berlatih. Jadi nak berlatih bola sepak kena padang bola. Dan padang bola tu di sekolah kita lah yang ada. Jadi mohon tuan-tuan berikan kerjasama, berilah kebenaran pada anak-anak muda masyarakat di sekitar sekolah kita gunakan padang tu. Tapi bersyarat, tuan-tuan pastikan keselamatan padang, kebersihan dipatuhi. Tuan-tuan buatlah syarat. Kalau ada kerosakan, mereka kena tanggung. Jangan sampai isu ni dah bawa ke pejabat ketua menteri. Ketua menteri pula tanya kita kenapa sekolah tak boleh digunakan oleh masyarakat. Jadi tunjukkan kebersamaan kita. Tapi dengan peraturan-peraturan yang tuan-tuan boleh berunding lah. Jangan bagi gitu saja. Kena ada peraturan-peraturan supaya penggunaan padang itu tidak menjejaskan kepentingan warga sekolah keseluruhannya. Dan yang terakhir berkaitan dengan projek penyelenggaraan tandas yang sepatutnya dah siap. Jadi tuan-tuan kena pastikan end of this month semua projek-projek itu telah pun disiapkan oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik. Sebab kita nak kena buat pembayaran sebelum bulan November ni. Jadi pastikan pantau keadaan ataupun kesiapan tandas-tandas itu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi pengetua guru besar kena pantau. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pengetua guru besar, jadi saya nak menjelaskan berkaitan dengan sewaan komputer riba ni. Okey. Jadi tujuan taklimat kita adakan pada petang ini dah untuk memastikan projek penghantaran peranti di bawah projek perkhidmatan sewaan komputer mesra alam ini memenuhi keperluan hijau secara sewa milik lease to own untuk keperluan guru di sekolah dan institusi pendidikan. Maksudnya komputer riba ni adalah untuk keperluan guru-guru kita. Okey. Dan projek ini telah diluluskan dalam jawatan kuasa pemandu ICT Kementerian Pendidikan pada 23 Mac 2023 dan kelulusan jawatankuasa teknikal ICT sektor awam dimampu pada 29 Mei 2023. Maka dalam tempoh ini bila projek ini dah diluluskan, maka kita nak buatkan taklimat ni untuk pengagihan ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah di Melaka ni kita dapat sebanyak ataupun sejumlah 1,540 unit komputer riba berdasarkan 10% daripada bilangan guru yang ada di negeri Melaka. Dan kos keseluruhan projek ini ialah RM11,457,600. Jadi tuan-tuan, setiap sekolah akan diagihkan berdasarkan bilangan guru. Contoh, kalau guru tuan-tuan ada 100, tuan-tuan akan dapat 10 unit. 10 unit ni nak bagi dekat siapa? Nanti taklimat daripada urus dia. Dan minimum sekolah-sekolah yang kurang murid, dia akan dapat 3 unit. Katalah sekolah tuan-tuan ada 10 orang. Takkan dapat 1 je kalau 10%. Tuan-tuan akan dapat minimum 3 unit. Okay, jelas. Okey. Tempoh pelaksanaan projek ini adalah selama 63 bulan ataupun 5 tahun 3 bulan. Sekarang ni kita bayar sewa tiap-tiap bulan tapi habis besok 5 tahun 3 bulan laptop tu pun menjadi hak milik sekolah. Betul. Tapi tak tahulah dah 5 tahun ni boleh pakai lagi ke tidak. Dia punya maklumlah ICT ni dia cepat berubah. Kan? Ini keluar hari ni 6 bulan yang akan datang dia berubah-berubah, kita takut kita ketinggalan. Tapi yang dapat tu pakailah dulu. Okey. Jadi untuk 3 bulan pertama adalah tempoh
perbekalan. Jadi bermula 15 September hingga 14 Disember. Kita belum dapat lagi. Tapi ada negeri-negeri lain yang dah dapat. Okey. Jadi paling last 14 Disember kita akan dapat. Tuan-tuan akan dapatlah. Dan apa gunanya laptop ni tuan-tuan? Gunanya adalah untuk pengajaran dan pembelajaran lah. Okey. Pengagihan tu nanti kita serah pada kebijaksanaan sekolah-sekolah lah. Nak bagi dekat siapa. Ingat ini untuk PDPC. Jangan guna lain pula. Okey. Saya dah sebut tadi agihan berdasarkan 10%. Jadi tuan-tuan kiralah nanti kita ada data lah sekolah tuan-tuan berapa orang guru dan berapa tuan-tuan layak dapat mengikut bilangan. Jadi kita mengharapkan agar adanya ataupun perolehan ini akan dapat sedikit sebanyak membantu untuk memudahkan kerja-kerja ataupun memudahkan proses PDPC yang memerlukan peranti-peranti seperti ini. Sedikit sebanyak dapat meningkatkanlah usaha-usaha kita untuk memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Okey. Itu sahaja sebagai ucapan aluan. Untuk seterusnya, saya mempersilakan pihak urus dia untuk membentangkan latar belakang projek ataupun proses kerja berkaitan dengan penghantaran, penerimaan, pemasangan, pengujian dan juga pentauliahan. Persilakan. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Karim bin Tumin atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput Puan Suraini binti Muhammad Syahri, Pegawai Teknologi Maklumat, Sektor Pengurusan Maklumat untuk membentangkan tentang latar belakang projek ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan objektif projek ini adalah untuk melaksanakan perkhidmatan sewa milik lease to own bagi 50 unit komputer riba kepada guru-guru di 10,231 buah sekolah di seluruh Malaysia, termasuk Institut Pendidikan KPM, dengan teknologi terkini bagi menyokong pelaksanaan PDP yang lebih berkesan. Pembekalan untuk sekolah bagi negeri Melaka adalah sebanyak 1,540 unit. Next. Yang telah dimaklumkan oleh Tuan Haji Karim Pengurusi tadi, tarikh kerusan JPCT kita telah untuk projek ini dah diperoleh pada 23 Mac 2023 dan seterusnya pihak KPM telah mendapat keputusan JT Samampu pada 29 Mei 2023. Projek ni akan berjalan selama tempoh 63 bulan. 3 bulan untuk tempoh pembekalan, 60 bulan untuk tempoh sewaan dan di hujung bulan yang terakhir tu akan ada tempoh penyerahan. Menekan sewaan ini adalah sewa milik. Perolehan ini telah dibuka tendernya kepada 9 tender terbuka yang melibatkan 9 zon dan Melaka adalah di zon 6 bersama dengan Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur, Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, yang kalau kita lihat di skrin sekarang ni adalah takbir urus projek di peringkat KPM. Next. Di peringkat JPN, penasihat projek ini akan di bawah pengarah pendidikan Negeri Melaka. Seterusnya di bawah Puan Azina, iaitu Ketua Perdana Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat. Diikuti dengan sektor kaki tangan di Sektor Pengurusan Maklumat untuk PMO projek, iaitu saya sendiri, Puan Suraini binti Muhammad Syahri, Puan Hafiza, Cik Aminuddin, dan di bawahnya akan dipantau bersama dengan penyaras teknik komputer di unit pengurusan ICT sekolah, itu terdiri daripada Puan Siti Aisyah binti Ismail daripada Alur Gajah,
Puan Najwita binti Zakaria di PPD Jasin dan Puan Azaria binti Mustafa di PPD Melaka Tengah. Urusan sewa ni akan antara pengguna itu guru-guru dan pihak syarikat akan bersama-sama dengan pasukan APTES menggunakan meja bantuan SD KPM. Skop perkhidmatan kita adalah mula-mula sewa milik, membekal, menghantar, memasang, mengkonfigurasi, menguji dan mentauliah 50,000 unit komputer riba untuk tempoh 63 bulan. Kalau di Melaka sebanyak 1,540 tadi. Penyelenggaraan seterusnya untuk penyelenggaraan melibatkan penyelenggaraan berkala, preventive maintenance sekali setahun oleh pihak syarikat, perbaikan korektif maintenance sepanjang tempoh sewaan. Untuk jaminan adalah sepanjang tempoh sewaan. Sekiranya berlaku kerosakan dan laptop tidak dapat berfungsi, unit penyaman harus disediakan oleh syarikat sepanjang tempoh sewaan. Insurans juga termasuk kehilangan, bencana alam. Polisi insurans perlu dikemukakan oleh pihak syarikat. Ini dah aslinya dah dikemukakan syarikat kan kepada BPM. Insurans. Insurans dalam proses dia. Seterusnya untuk aduan kerosakan menggunakan meja bantuan ISD KPM sendiri. Syarikat akan ada ID lah untuk panjang tempoh kontrak ni. Okey, untuk kategori agihan seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, panggilan komputer riba ini adalah berdasarkan 10% daripada jumlah guru-guru di sekolah dengan minima 3 unit komputer di setiap sekolah. Bagi Negeri Melaka, pembekalan komputer riba ini adalah di bawah kategori sekolah-sekolah berikut: Kolej Tingkatan 6, Kolej Vocational, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Menengah Bersama Penuh, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan seterusnya Sekolah Rendah Agama. Semua sekolah. Ini adalah agian peralatan mikro daerah. Untuk Alor Gajah 97 unit sekolah dengan 426 unit. 97 buah sekolah dengan jumlah komputer riba sebanyak 426 unit. Di daerah Jasin 45 buah sekolah, 85 buah sekolah dengan 356 unit komputer riba. Untuk daerah Melaka Tengah 134 buah sekolah dengan 758 unit komputer riba. Sebabnya 316 buah sekolah dengan 1540 unit komputer riba. Next. Ini ada sertifikasi komputer yang akan dibekalkan, iaitu model tak apa ya, betul. Next. Nanti syarikat akan maklumkan ni. Berkaitan dengan proses kerja, pantaran dan penerimaan, pematangan, pengujian dan penelitian. Silakan kepada Puan Fizah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Abdul Aziz, PMO projek bagi projek peranti guru. Okey, untuk proses pertama, pengantaran peranti dari syarikat ke sekolah akan terbentangkan oleh pihak syarikat lah bila, dan senarai simak peranti adalah laptop sahaja. Seterusnya kepada pemasangan dan pengujian peralatan, pengesahan SAP dan SPP di peringkat sekolah, simakan SAP dan SPP di pihak JPN. Jika senarai lengkap akan diserahkan kepada pihak BPM Kementerian.
Perkara-perkara yang perlu dibuat oleh pihak sekolah adalah yang pertama, pihak syarikat akan membuat temujanji penerimaan dengan PIC sebelum pengantaran. Tanggungjawab oleh syarikat dan sekolah. Rujukan adalah maklumat PIC. Catatan waktu pengantaran mengikut waktu bekerja negeri. Yang kedua, memastikan kaki tangan syarikat mempunyai pengenalan yang sah. Catatannya adalah pakaian logo syarikat dan kad pekerja. Untuk perkara yang ketiga, sekolah hendaklah memastikan jumlah peralatan ICT yang diterima adalah mencukupi dan lengkap. Catatannya adalah jika tidak mencukupi, jangan maklum pihak sekolah dan jangan tanda tangan borang SAP yang disediakan oleh pihak syarikat. Perkara yang keempat adalah menyediakan tempat pemasangan sebenar peralatan ICT dan pastikan keperluan power plug dan rangkaian disediakan. Rujuk senarai semakan pemasangan. Perkara yang keenam adalah mengiringi kaki tangan syarikat semasa kerja-kerja pembekalan dan pengujian bagi tujuan keselamatan. Bagi perkara yang ketujuh, pihak sekolah hendaklah memastikan senarai peralatan adalah menepati spesifikasi yang telah ditetapkan. Perkara yang ke-8 adalah memperakukan fungsi peralatan komputer riba, iaitu dengan merujuk senarai semak peralatan, kedudukan stiker pada bahagian bawah laptop. Bagi perkara yang ke-9 adalah mengesahkan dan menandatangani delivery order, DO. Tanggungjawab adalah wakil dari pihak sekolah sama ada peringkat PO, kerani, PIC sekolah dan pentadbir. Catatan, juruteknik komputer sekolah seliaan tidak dibenarkan sama sekali menandatangani borang DO. Bagi perkara yang ke-10 iaitu menandatangani borang SAP, tanda tangan pegawai penerima iaitu dengan menyertakan jawatan dan cop rasmi pada borang SAP. Yang perkara ke-11, mengesahkan borang SAP, tanda tangan pegawai ketua jabatan atau agensi, sertakan juga jawatan dan cop rasmi. Bagi perkara 10 dan 11, catatannya adalah 3 dokumen asal, 1 salinan asal kepada kontraktor, 1 salinan asal kepada unit kewangan BPM dan 1 salinan asal kepada agensi penerima. Juruteknik komputer tidak dibenarkan untuk menandatangani sebarang borang-borang daripada pihak syarikat. Yang terakhir, perkara terakhir adalah menandatangani borang SPP. Catatan juga disarankan pegawai yang mempunyai kepakaran ICT, 1 salinan asal kepada kontraktor, 1 salinan asal kepada unit BPM, 1 salinan asal kepada agensi penerima. Juruteknik komputer tidak dibenarkan menandatangani. Ini adalah contoh borang sijil akuan penerimaan SAP. Rasanya pihak sekolah banyak kali dah terima borang SAP ni. Ini adalah contoh. Masa terima barang, sijil akuan penerimaan akan wajib ditandatangani oleh pihak sekolah jika barang peralatan lengkap. Ini adalah contoh sijil pengujian dan pentaulihan SPP di mana pihak syarikat akan membuat pengujian pada peralatan tersebut dan pihak sekolah akan menandatangani. Ini adalah contoh kesalahan bagi pengisian borang di mana tanda tangan pegawai penerima tidak boleh orang yang sama dengan tanda tangan ketua jabatan atau guru besar. Di sini kita tengok bahagian penerima yang tengah ni tidak boleh sama dengan pengesahan. Contoh kesalahan kedua di mana kesilapan boleh dipotong bukan diconteng dan ditandatangani oleh pihak syarikat. Untuk bahagian bawah ni tiada jawatan dinyatakan. So pihak sekolah kepada yang menerima peralatan perlu menulis nama jawatan jika tiada cop dan cop sekolah wajib dicop pada setiap dokumen SAP. Ini contoh juga kesalahan iaitu jawatan pegawai penerima lebih tinggi daripada pengesah
Ini bermakna yang menerima ni grade dia kena lebih rendah berbanding pengesah. Okey, untuk aduan kerosakan sistem meja perkhidmatan ICT. Okey, bagi aduan kerosakan peralatan perlu dilaporkan di dalam sistem ISD sepanjang tempoh sewaan bermula pada 15 Disember 2023. Di mana aduan kerosakan peralatan semasa dalam tempoh pembekalan boleh dibuat secara terus kepada pihak syarikat bermula penghantaran. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Puan Suraini dan juga Puan Nur Hafizah atas maklumat yang telah disampaikan sebentar tadi. Kita buka sesi soal jawab sekiranya tuan-puan ada sebarang pertanyaan. Okey, berkaitan dengan slide yang tuan-tuan tak clear, contoh borang-borang, nanti kita akan sharekan slide-nya. Tuan-tuan boleh tengok sebab kita nak paparkan tu memang dia kecil sangat. Okey, ada nak tanya yang berkaitan dengan perkara ini tuan-tuan? Mana part yang tuan-tuan tak clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar bin Zainal dari SK Perempuan Metodis 1. Soalan saya, yang sewaan ni perlu daftar atau modal tak? Okey, jawab. Assalamualaikum. Untuk sewaan ni tak perlu daftar harta modal, cikgu. Selepas habis tempoh sewaan nanti, masa tu kita akan ada exercise untuk pendaftaran harta modal. Sebab dia belum jadi hak milik kita. Oh, maksudnya Jadi lepas belum jadi harta kita lah. 60 bulan lah baru daftar harta modal, betul tak? Ya, 63 bulan. 63. 60 ke 63? 60. 3 tu pengantaran. Okey. Selepas 5 tahun baru kita daftarkan. Okey, lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Saya daripada SMK Kerubung. Nak bertanya lah berkenaan dengan komputer riba ni, boleh tak kita nak install software lain? Contoh kalau guru-guru tak nak guna software Python ke, nak guna Sketch ke, boleh tak kita install dalam tu? Boleh cikgu. Yang pertamanya dia kena yang berlesen lah, yang berlesen. Dan sekiranya ada tambahan software yang nak install, maklumkan pada JPN dan kita akan panjangkan pada PPM. Jadi maksudnya laptop ni dia masih terikat dengan akses admin sama macam laptop sewaan yang fasa 2 tu ke? Ya. Sebab dia masih dalam tempoh sewaan. Okey, lain? Yang dah tanya tu jangan tanya soalan yang sama lah. Tuan-tuan ambil note lah. Kalau dekat sini saya nampak laptop jenama apa? HP ProBook 440 G10 i5 lah. i5 Okey. i5 generasi ke-13. Yang ini Office 365 lah. Saya nampak tadi ada soalan kalau nak simpan dalam charging card. Kalau nak simpan dalam charging card boleh, tak ada masalah. Tapi sebab kalau charging card tu biasanya di makmal komputer kan, di PDP. Kalau yang macam yang untuk guru ni, ikutlah ikut pentadbir. Kalau di pejabat tu ada peti besi berkunci atau berbalang, boleh simpan kat situ. Okey, tuan-tuan, kita teruskan dengan taklimat yang seterusnya berkaitan dengan pengagihan. So, saya inilah invite pihak syarikat. Siapa yang nak pegang ni? Cik Tarmizi sendiri, sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera semua. Bersyukur ya kerana sampai ke Melaka. Dah selepas PKP tak boleh sampai pun. Dan Alhamdulillah dapat bertemu dengan orang sini dan moga-moga apa yang kita sampaikan pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua orang, insyaAllah. Saya rasa nak memperkenalkan tim-tim belakang ni mungkin tak berapa nak jelas, tapi kami datang ada 7-6 orang pada hari ini mewakili Global Ventures yang selama ini kita dah 20 tahun 6 bulan ya dah berada di pasaran kerana kita ditubuhkan pada 2003 dan sehingga sekarang kita alhamdulillah telah menyelesaikan banyak projek. So kaki tangan kita ada 48 orang yang mana hampir 80% daripadanya adalah kaki tangan teknikal tuan. Jadi tak ada isu. Nanti boleh interrupt saya semasa bercakap nak bertanya boleh tanya. Jadi jangan segan dan silu . So kita office kita di Bandar Bukit Puchong. Kalau sesiapa yang pernah pergi ke sana, kita betul-betul di bawah Masjid Bandar Bukit Puchong, Masjid atas bukit tu. Jadi di situ senang nak cari. Pedak capital kita bermula daripada 100,000 dan sekarang setelah 20 tahun kita ada 5 juta pedak dan authorized capital. Jadi insyaAllah tak ada isu untuk menyelesaikan sebarang projek yang diberi dan alhamdulillah tahun ini kita dapat dekat KPM. Okey, seterusnya saya rasa untuk bab-bab syarikat ni kalau nak bertanya pun mungkin anytime lah boleh tanya dalam saya rasa buka dekat website pun ada maklumat tentang kita walaupun tak seberapa cantik kita punya website tu tapi di situ ada maklumat tentang GEV. Okey. Yang next. Dekat mana tengah tu? Ini ialah pecahan dia. Okey. Maklumat yang diberi oleh JPN tadi saya rasa mungkin ada sedikit hilaf di situ sebabnya maklumat yang kami ada ni ialah daripada KPM. Contohnya tadi ada 1,540 tapi maklumat yang ada pada kami 1,579 sekolah saja. Oh, agensi sekolah. Okey, tapi nanti kita akan bincang balik yang mana maklumat yang paling tepat dan supaya penyediaan DO kita tu jadi lebih mudah . So kita sekolahnya masih sama 316 saja. Kalau dalam dokumen tu 319. Agensi 3, maafkan saya. Ada 3 agensi, ada penjara, ada IPG dengan college community. Aduh, kita tersilap. Okey, jadi saya rasa jadual tu tepatlah. Cumanya kita ada pecahkan kepada beberapa sekolah. Okey, yang selanjutnya, okey, ini ialah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sesi yang ketiga. Sebelum ni kita buat di Negeri Sembilan pada hari Isnin yang lalu, yang minggu lepas. Alhamdulillah, kemudian kita buat di KL pada hari Jumaat. Dan yang inilah sesi yang ketiga. Dan besok kita akan ada sesi secara online untuk Negeri Sembilan, yang mana semua sekolah-sekolah akan ada bersama nak dengar taklimat. Jadi di KL tu yang kita buat dekat sekolah SRJKC Sunjin tu ada 300 lebih. Mana semua sekolah datang. Jadi kalau nak tanya apa-apa nanti kita akan share benda-benda yang sebegitu, insyaAllah. Okey, yang seterusnya ini ialah spesifikasi dan gambar. Gambar ni lah gambar yang asli. Inilah bentuk dan gambar dia punya laptop seperti mana yang kat depan saya ni. Laptop ni ialah daripada jenama HP. Model dia ProBook 440 G10. Yang ini merupakan business notebook. Dan prosesor yang kita akan bagi ialah prosesor yang latest semasa tender ni keluar, iaitu i5 1335U. Betul Cik Noor So dia daripada generasi yang ke-13 yang terkini. Tetapi kalau sampai pada tuan-tuan dan perempuan besok, sekiranya ada keluar dia punya prosesor yang baru, makna itu yang paling latest lah. Kita tak boleh nak buat apa sebab kita buat pesanan berdasarkan keadaan semasa. Dan keadaan semasa ni kita buat pesanan
kita dapat SST pada 12 hari bulan September. 20 hari bulan tu kita buat pesanan. Inilah yang paling latest. Dan saya rasa yang dia punya sistem ni, saya rasa semuanya hampir sama dengan jenama yang lain. Dia ada hadis, dia ada memory dan sebagainya. Cumanya beza yang dengan yang lain ni, kita akan supply sekali dengan 6 aksesori tuan. Okey, aksesori tu pastikan tuan-tuan dan perempuan so dapat yang pertama ada HDMI to VGA, itu merupakan kabel. Yang kedua ada backpack. Backpack tu HP Prelude 15.6. Kemudian kita ada headset daripada HP. Kemudian kita ada nano lock, yang mana iaitu ialah notebook untuk kita lock kita punya notebook. Yang seterusnya ada wireless mouse. Dan satu lagi, yang ini kena check betul-betul nanti ya, semasa terima. Kita ada 2 unit adapter. 2 unit adapter, yang mana satu unit itu sebagai simpanan sekiranya berlaku masalah. So benda tu akan datang bersekali. Dan semua akan dihantar kepada tuan-tuan dan puan dalam tempoh terdekat. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, barang ni, notebook ni telah sampai ke Malaysia, hampir semua unit telah sampai. Tapi ada isu-isu dokumentasi yang kita kena selesaikan dengan pihak KPM dengan Microsoft. Jadi menyebabkan benda ni kita terpaksa enjak sikit tarikh itu. Ini pun di atas persetujuan daripada KPM. Nanti saya tunjuk dia punya WhatsApp, Microsoft punya license pun. Dan pemasangan kita akan mula nanti, kita akan masuk ke kita akan masuk kepada jadual pelaksanaan. So kita cerita bab spek ni dulu. So tak apa. Spek ni, inilah dia speknya. Nanti kita akan share dia punya slide. Okey, kemudian scope of work. Okey, scope of work ni yang di slide yang depan sikit. Ini ialah scope of work yang standard. Saya rasa kalau kita nak huraikan ni terlalu panjang, kita akan bagi tahu. Apabila kita sampai barang ni, pastikan kita buka, uji, dan di dalamnya ada software-software yang mana akan dicatatkan di dalam borang ataupun di dalam DO yang kita bagi. So kita akan beri satu-satu, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, dan benda tu semua di bawah standard yang diberi oleh KPM. Jadi itulah sekarang ni kita ada isu dengan Microsoft Office ni sebabnya kita tidak dapat bless daripada Microsoft dan KPM tentang dia punya license key. So kita tengah tunggu itu aja. Dan saya rasa masa kita buat taklimat itu hari dekat KL masa bengkel tu, Negeri Sembilan dengan Melaka ni kita akan sekalikan perhantaran. So kita akan dulukan di KL. So KL ni kita bercadang untuk mula menghantar 1 hari bulan. Hari ni lusa. So dalam 1 bulan 11 tu kita akan hantar, mungkin sekiranya Microsoft sempat untuk beri latihan kepada kita pasal ini syarat dalam yang dikenakan oleh dalam kontrak dalam BPM. Keesokan harinya 2 hari bulan atau 3 bulan kita akan start pasang di KL. Dan kita minta kerjasama dan kebenaran daripada tuan-tuan dan puan supaya di minggu yang berikutnya tu bermula daripada 6 hari bulan sampai ke 10 hari bulan, 11 cuti kita akan buat di KL dulu untuk mengenal pasti andainya ada isu-isu yang membangkit semasa kita membuat pengujian. Puan Rahimah. Ada soalan kan? Okey, segala isu-isu yang berbangkit yang akan kami alami di di KL, kita akan improve di sini. Dan saya rasa Kita ambil yang mana nak je. Okey. Ada tertinggal lagi ke? Dia kena
Ini saja dia minta. Tuan-tuan yang lain tu off dulu mikrofon tu. Tuan-tuan dengar betul-betul penerangan ya. Okey, dekat mana saya tadi KL. So di KL kita akan bermula pada hujung minggu ni pemasangan insya-Allah. Dan dalam tempoh seminggu kita akan sediakan sekurang-kurangnya 8 tim. Yang mana sebenarnya di Melaka ni hanya ada 2 tim saja. Akan tetapi tim yang ke-88 ni ada kalau dua orang satu tim ada 16 orang. Kita akan semua buat di KL. So dalam tempoh seminggu tu saya ingat kita akan mungkin siapkan mungkin dalam 60 atau 70% di KL dengan adanya 18 orang yang berada di KL. Dan selepas itu bila KL tu dah nak hampir siap, tim yang ada spare tu kita akan bahagikan di Negeri Sembilan dengan Melaka. InsyaAllah kalau tidak ada haram rintang, moga-moga Allah mudahkan usaha kita. Kita akan sempat siapkan tu sebelum minggu kedua di bulan 11. Bulan 12, minta maaf, bukan bulan 11. Itu ajaib betul lah tu. So yang lain-lain apa yang menjadi kegusaran kami sebenarnya ialah stok. Stok barang ni untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan memanglah menjadi kesulitan di mana-mana, terutama di hujung tahun. Akan tetapi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan saya maklum, benda tu dah sedia ada, cuma sekarang ni proses saja untuk kita nak agihkan kepada user. So kalau ada apa-apa tanya, sama ada nak nak bertanya ataupun nak tulis dekat sini pun, insyaAllah kita akan cuba jawab apa yang termampu lah. Okey, charging card tu di KL dia dibenarkan, akan tetapi tidak digalakkan. Alasan dia orang ialah projek charging card tu ialah projek yang PDP yang lain. Itu alasan orang. Ini saya share je. Saya betul ya. Itu apa yang dia bagi tahu. Kalau sesiapa yang nak bertanya, nak simpan dekat situ lah. Cumanya notebook ni bolehlah guna dibawa keluar dan sebagainya sebabnya kita sediakan dengan insurans. So akan tetapi sekiranya nak dibawa keluar ataupun digunakan di luar daripada premis yang diterima, perlulah meminta ataupun mengisi sebarang barang yang berkaitan supaya benda ni sebab insurans dia memerlukan proof. Tapi kita dah ada sediakan insurans untuk di luar dan sebagainya, tapi walau bagaimanapun dia masih memerlukan kita mengikut prosedur atau protokol yang telah disediakan. Okey, jaminan ialah selama 5 tahun, yang mana jaminan ni merupakan jaminan bagi kesemua daripada luar sampai ke dalam. Kita tengok dia punya notebook tu daripada fizikal sampai yang di dalam OS dan sebagainya. 5 tahun, dan dalam tempoh 5 tahun tu pihak HP telah memberi satu lagi jaminan, iaitu tentang bateri. Dalam tempoh 5 tahun sekiranya bateri itu ada problem ataupun ada masalah, kita boleh menggantikan ataupun kita boleh claim waranti bateri itu sebanyak sekali. Andainya misal katanya tempoh 4 tahun 9 bulan, 11 bulan 29 hari besok tak rosak juga bateri itu, telefonlah kita orang, reka-reka lah, nanti kita dapat tukar yang baru. Sebab bateri ni bukannya yang jenis yang kita swap je, dia integrated kat dalam Encik Anwar Cik Nazmi jadi itu yang kita nak bagi tahu lah. Dan bolehlah guna macam mana pun, jangan masuk dalam air dah. Yang lain-lain tu semua di bawah jaminan. Dan pihak syarikat juga kita telah menyediakan beberapa unit untuk sebagai unit ganti sekiranya lambat support daripada pihak prinsipal. So, maksudnya kalau kita hantar untuk penyelenggaraan, syarikat akan bagi unit gantian. Ya, penyelenggaraan ni ada 2 jenis tuan. Satu CM dan satu PM. PM ni ialah pelik. Kalau besar tak boleh besar. Okey, PM tu penyelenggaraan berkala.
penyelenggaraan perkara ataupun preventive maintenance ni akan dilaksanakan secara berjadual setiap tahun sekali sebanyak 5 tahun. Sehingga 5 tahun. Okey. Yang kedua, penyelenggaraan korektif, pembaikan. Pembaikan ni rosak je, report dekat ISD. Selepas 15/12 ni report ISD. Kalau sebelum 15/12 report kepada syarikat. Kita ada stiker yang kita akan tampal di belakang notebook. So yang itu unlimited. Dalam tempoh 5 tahun ni ada je masalah, bagi tahu kepada ISD. ISD akan salurkan kepada kami akan salurkan kepada pihak prinsipal untuk datang buat pembaikan dan semakan. Jadi dia unlimited tu tuan. Yang kalau PM tu memang sekali setahun. Okey, yang lain depan lagi. Next. Minta maaf. Ini ialah skop sama je. Nanti kalau kita pun dah ada segala-gala OSA, atas cyber semua kita dah. Yang itu tengah dalam proses. Okey, ini ialah jadual yang ini yang actual sehingga 2 hari lepas. Ini paling baru ni. So cuma kita akan ubah tarikh tu daripada 13 hari bulan tu pasal cuti je. Isnin tu cuti, Selasa tu pun cuti. Kita akan memula penghantaran pada hari Rabu ataupun sebelum 11 hari bulan. 11 hari bulan sekolah cuti je. Cuti umum. 11 hari Sabtu, 10 tu pun cuti. Sebab tu cuti. So 9. Sama ada, okey. Kita akan berhubung dengan BPM. Kalau ada isu ataupun isu daripada Microsoft tu selesai awal, mungkin kita akan cuba untuk start hantar pada 9 hari bulan. Tapi kalau simpan lama-lama kat sekolah pun saya rasa tak berapa nak advance lah tuan, sebab dia cuti panjang kan. Saya rasa yang terbaiknya kita boleh hantar bermula daripada 15 hari bulan. Hari Rabu. Itu pun kalau okey lah JPN. Saya rasa itu yang paling selamat. Sebabnya nanti kalau simpan lama-lama, satu isu ialah kita sendiri pun simpan barang orang. Kalau 2 hari kita boleh tahan lagi. Kalau 4-5 hari dengan tidak ada proper punya, ialah sekolah kan, access tu anytime, kita risau. Tapi kita buat ketetapan di sini, kita akan bermula daripada 15 hari bulan. Dan pihak syarikat, saya rasa kita telah email kepada penyelaras ni tentang kita punya cadangan mapping tu. Dah ada dah, sampai dah? Dah sampai dah? Dah hantar dah belum? Okey. Jadi dah tak sampai lagi kepada nanti kita hantar. Kita ada buat mapping by district. So di Melaka ni baru tahu ada 3 daerah je besar tuan rupanya. Jadi kita akan contohnya kalau kita pergi ke Alur Gajah dulu, kita akan fulfill semua Alur Gajah dulu. Sorting minta tolong daripada PPD ataupun pihak JPM supaya dapat membetulkan balik kita punya route. Kalau misalnya kata sekolah A nak kepada B, tak adalah lalu sekolah C dulu. Pasal kita walaupun ada orang Melaka dekat sana, tapi tak semestinya dia tahu daerah pasal JPN ni. PPD boleh kata setiap hari dia pergi keluar kan. Jadi praktik ni kita buat dekat Negeri Sembilan dengan KL. So nanti saya akan emailkan jadual tu, dan kita sangat-sangat berterima kasih. Saya anggapkan Melaka pun sama jugalah macam Negeri Sembilan dengan KL ni. Jadi untuk sama-sama memudahkan kami dan memudahkan JPN sendiri lah. So kita akan hantar mapping tu, dan benda tu untuk jadual penghantaran tu, bila dah siap mapping tu, kita akan maklumkan kepada JPM dan PPD. Dan di sini ada Encik Aizuddin. Dia yang akan memantau pergerakan perkakasan tu di mana, dan berkemungkinan akan cuba untuk menghubungi atau menelpon setiap OIC di sekolah. Akan tetapi kalau ada yang tak telefon, minta maaf pasal kita ada 1,100 sekolah.
mungkin yang tertinggal walaupun apa ni kita ada data, kita ada catatan dan sebagainya, berkemungkinan akan ada tertinggal, tetapi setakat hari ini apa yang kita buat insya-Allah belum pernah ada isu berbangkit lah. Cumanya ya. Penghantaran by courier. Okey, penghantaran akan dihantar by courier dan difahamkan oleh pihak distributor kami akan dihantar daripada Tiong 6. Itu difahamkan sehingga hari ini. Tapi kalau ada perubahan nanti mungkin saya akan share balik lah. Dan saya telah maklumkan kepada pihak pembekal supaya menghantar sehingga ke sekolah di pejabat ataupun sehingga bertemu dengan orang yang akan menandatangani borang penerimaan. Itu ada dua nama, sama ada pengetua dan yang keduanya guru aset ataupun guru ICT. Ya, kalau dah hantar pada Pak Guide, saya dah suruh setiap sekolah di KL dengan Negeri Sembilan bagi tahu jangan terima. Sebab risiko. Bukan pasal apa, benda dalam kotak dan benda komputer. Kena make sure lah penghantaran ni dibuat pada waktu pejabat. Okey, ini kita, kalau kita ikut kontrak ataupun ikut dalam dokumen tu, penghantaran daripada 8 pagi hingga 6 petang. Akan tetapi kita sedia maklum lah. Kita tak payahlah rigid benda-benda tu. So kita dah ambil keputusan di KL dengan Negeri Sembilan. Dari pagi tu tak ada isu sehingga pukul 4.30 petang. Jadi saya Melaka setuju tak? Kalau nak diawalkan lagi insyaAllah tak boleh lah, sebabnya kita tak boleh nak kontrol pihak logistik, pihak kurier. Akan tetapi ini atas budi bicara. Sekiranya pihak kita punya kurier tu ada menelpon mengatakan mungkin 5 minit, 6 minit lewat, itu atas budi bicara penerima. Kita amat alu-alukan kerjasama, sebabnya projek ni kalau kita aja yang buat, saya rasa dia tidak akan berjalan lancar. So kita perlukan kerjasama daripada semua orang. Kita mudahkan kerja orang lain, insyaAllah Allah mudahkan kerja kita. Jadi saya rasa tak ada isu benda-benda tu. So yang ni saya akan share balik jadual ni. So ketetapannya kita akan bermula pada 15 hari bulan. Akan tetapi kalau ada benda-benda yang mungkin boleh dipercepat ataupun sebagainya, kita akan hubungi pihak JPN sekurang-kurangnya seminggu. Tak boleh 2 minggu. 2 minggu pasal jadual ni kita tak boleh pakai 2 minggu. Dan satu lagi, kurier ni pun sebenarnya dia tidak boleh memberi maklumat yang tepat. Sebabnya dia bawa barang-barang IT ni, barang-barang yang mudah di hijack. Jadi terdapat beberapa isu sebelum ni dengan lori kena hijack tengah jalan dan sebagainya. Itu biasa terjadi, Puan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya nak nombor lori, siapa driver, itu saya boleh bagi. Tapi tiba pukul berapa, waktu bagaimana, itu saya tak boleh nak komen. Okey. Dia senang je. Kalau misal katanya tak sampai pukul, kita akan cuba bagi acknowledge insyaAllah kepada semua yang terlibat, sebabnya saya rasa kita buat mapping ni by daerah jadi tak banyak lah. Akan tetapi kalau benda tu tak sampai, balik tak salah terima. Itu aja. Kalau katakanlah 4.30 tu benda tu tak sampai, dia berjanji apa semua nak sampai sebelum 4.30, anda ada tak ada call, saya rasa balik je lah kat rumah. Dan saya pun kena buat praktis macam tu. Sebabnya yang ini kita tak boleh kawal, Wan. Kita pun kadang-kadang ada isu macam tu juga. Jadi kita tak boleh kawal benda-benda ni, dan sebagai syarikat yang diamanahkan untuk buat benda ni, kita dah bagi tahu kepada kurier, kepada distrik kita supaya mematuhi benda tu. Akan tetapi benda ni, ialah manusia mana dia pernah serik buat silap. Kita pun sama juga. Tapi kalau sampai pukul 5 apa semua, itu atas budi bicara cikgu-cikgu dan penerima di tempat-tempat yang tertentu lah. Tapi kalau dia dah sampai, kalau ada kat sekolah, terima lah. Kecuali dah sampai ke rumah, tiba-tiba nak pergi, itu atas budi bicara. Kalau tak mahu pun, kita tidak, kita tak ada halnya, sebab kita dah bagi tahu dah. Kita dah bagi tahu dah.
Di GEV kita straight benda-benda yang macam tu, kan, tapi sebelum ni tak ada dah sampai ke malam. Kalau ada pun kita telefon. Kita bagi tahu apa semua, dan kalau dia rasa dia boleh terima, dia tunggu lah. Kalau tak ada, kita kena plan yang lain lah. So ada apa-apa soalan Okey, kita punya modus operandi, kita by district. Contoh 15 hari bulan tu kita akan start hantar di Alur Gajah. So 15 hari bulan tu pagi hantar, berkemungkinan orang kita akan setelah Cik Azudin semak benda tu sampai pagi, berkemungkinan petang tu juga akan datang tim teknikal untuk memulakan kerja-kerja pemasangan ataupun selewat-lewatnya keesokan harinya di tempat yang pertama. So apabila selesai proses di Alur Gajah, contohnya 3 hari penghantaran, so kita akan ada 4 atau 5 hari lagi waktu di situ untuk nak menjalankan proses-proses pemasangan dan pengujian. Akan tetapi selepas Alur Gajah tu siap, kami akan kontak pihak DC, dia kata dah siap hari ni, mungkin keesokan ataupun 2 hari selepas siap di Alur Gajah tu, baru dihantar ke tempat lain untuk memastikan pengguna tidak menyimpan peralatan tu tanpa dipasang dengan lama. Sebabnya kita ni bila dah tengok depan mata, Allah bila lah apa semua nakkan segera. Tapi kita pun tertakluk kepada cara dan bagaimana kaki tangan teknikal kita yang akan pasang. Okey, satu lagi, kita tidak lantik mana-mana ejen ataupun mana-mana installer daripada luar. Kita semua pakai kaki tangan kita sendiri. Yang mana kaki tangan kita sendiri ni akan memakai sekurang-kurangnya t-shirt yang ada label ataupun yang ada bertulis pengenalan syarikat. Global Elite ataupun nombor dan sebagainya. Ataupun pakai apa nama ni? Lanyard namanya. Nyebut pun tak ingat lah. Jadi memang semua ada. Tapi bukanlah tertakluk kepada satu fashion je, sebab kita setiap tahun kita ada buat t-shirt yang berlainan. Tahun penting ada pengenalan. Ada insyaAllah. Daripada syarikat. Ada pengenalan. InsyaAllah. Kalau tak ada, suruh balik je. Kecuali ni. Budak-budak intern. Kita ada terima dalam setiap masa dalam 10 atau 15 orang yang buat latihan industri di pejabat kita. Diorang kita bekalkan dengan satu t-shirt je. Sekiranya keesokan harinya pakai t-shirt yang lain tu, boleh dimaafkan lah. Yang lain, tapi ada lanyard. Pengenalan diri. Ada. Dia ada lanyard. Cuma kaki tangan kami yang lain, saya very strict. Kalau tak ada, puan boleh suruh dia balik, tak terima, bagi mesej pada kita orang, pada saya. Sebabnya kita, apa lagi yang orang nak kenal? Pasal ada kes di Jabatan Kerajaan yang mengaku daripada GEV datang ke situ, bawa toner satu troli, balik keluar, kemudian orang agensi itu kata GEV bawa balik untuk buat pengujian, padahalnya kena scam, kena curi. Satu troli itu boleh dapat sebiji kereta toner. Ini pernah berlaku. Tapi dia tak ada pakai t-shirt apa tu. Saya daripada GEV tak. Kalau yang kenal tak apa, ini orang yang tak biasa, GEV apa semua, boleh saya check toner? Boleh. Ini toner ni dia dapati fake apa semua, kita kena bawa balik. Dibawa apa semua, satu troli balik. Kemudian 2 hari lepas tu orang tu telefon, mana toner kami? Mana kita tahu. Tak, pasal benda ni pasal dia kelemahan. Itu kelemahan. Dah jadi baru kita tahu. So jangan benarlah kalau ada yang tak ada pengenalan. Ya, terutama daripada bangsa asing, kita tak pernah employ, kita tak pernah lantik seorang pun daripada Bangladesh ke China ke Vietnam ke, tak ada. GEV daripada dulu sampai sekarang semua muka sawo matang, orang Melayu. Senang cerita. Okey, ini ialah PM, CM dan sebagainya. Nanti saya share, boleh rujuk balik. Okey, seterusnya. Next. Dah.
Ini okey, inilah carta apa ni, pengurusan projek yang kami sediakan. So yang tiga tu di Melaka tu akan ada 2 tim. Diketuai oleh Encik Muhammad Faik. Kena bangun sikit, kena tengahkan kamera tu baik. Dia bagi nampak. Ini apa ni, muda. Nampak umur tapi memang muda lagi pun. Kaki tangan kami ni yang tuanya saya seorang je. Yang lain ni semua 20-an. Tapi dia orang ni memang very energetic lah. Dan boleh. Boleh. Okey, kebetulan ada kamera tu. Di sebelahnya tu Cik Asilah. Cik Asilah ni menguruskan dokumentasi dia sebagai PMO. Ni Cik Nur Azmi yang baju warna pink ni. Ni baju syarikat kan ni. Ni penyelarah teknikal. Dan yang belakang ni Cik Azuddin. Yang terlupa nak perkenalkan Cik Anwar. Cik Anwar ni penolong pengurus projek. Sebabnya kita tidak ada ramai pelapis di bawah. Jadi dia sebelum ni biasalah projek-projek yang di Kementerian Kesihatan, JKR dan sebagainya, kita cuma nak exposekan dia dengan projek yang mempunyai risiko dan impak yang agak besar. So selepas ini dia akan bergerak sendiri lah. Tak ada isu. So kalau apa-apa hal boleh call Cik Anwar anytime. Kemudian di office tu nanti kita akan kenal ramai lah. InsyaAllah. Okey, yang team ni ialah bukan dummy, ini ialah yang real. Cumanya kita akan tambah dan kita akan tambah lah apa ni tim-tim ni berdasarkan keperluan. Memandangkan DGEV pun bulan 11 nanti kita dah tak ada pemasangan PM, memang kita kosongkan bulan 11 hingga 12. So kita mungkin boleh sediakan dalam 4 atau 5 tim lagi untuk sebagai alternatif kepada sekiranya tim-tim ni akan lewat. Okey, yang next. Inilah maklumat kaki tangan yang boleh dihubungi. Okey, pengarah projek ni Cik Azmi ni saya rasa tak payahlah nak hubungi dia. Sebabnya kita bagi dia rehat, dia datang pasal first meeting aja. First meeting tu hari dekat KPN kick off dia hadir, saya pun tak ada kat sini sebenarnya. Selepas ini kalau apa-apa hal hubungi saya, Cik Anwar ataupun Cik Nur Azmi ataupun yang nama-nama yang ada kat bawah ni. Ini memang anytime 24/7 you boleh hubungi kita. Dan kalau yang terbaiknya kalau logistik hubungilah Cik Azuddin. Kalau bab-bab teknikal berkaitan dengan software apa sebagainya, hubungilah Cik Nur Azmi ataupun Cik Anwar. Kalau sekiranya bab-bab tentang dokumentasi, boleh Cik Nadia ataupun Cik Nur Asilah. Sekiranya bab management, boleh hubung dengan saya. Ataupun kalau nak merangkum semua tu, nak call saya Cik Anwar pun boleh. Tapi sama ada boleh jawab dengan tepat ataupun tidak tentang teknikal tu, kita akan bincang balik dengan pihak teknikal. Tapi insyaAllah kita anytime kita boleh, kita cuba nak bantu satu sama lain. So ini ialah tentang projek yang last kali. The next pun sama saja. Di Melaka ni, Alur Gajah, Melaka Tengah dan Jasin ni akan dikutai oleh Encik Muhammad Faik. Dan 4 orang teknikal tu kita akan saya rasa kita akan tambah mungkin jadi ada 2 tim lagi lah. Sekiranya di KL tak ada isu lah. So ini data yang kita ada di PPD Melaka Tengah, di Jasin, Alur Gajah dan di College Community, IPGM dan penjara. Saya rasa maklumat ni sama je. Lebih kurang je. So lain-lain saya terbuka kepada kok ada apa-apa soalan, kok tim ada apa-apa nak sembang, ada nak cerita? Okey, terima kasih Cik Tarmizi dan pasukannya. Dah masuk ke yang tuan pusatkan. Okey, jadi tuan-tuan, rakan-rakan pengetua, Guru Besar kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan ini boleh kemukakan.
Ada lagi. Okey, slide kita akan sharekan. Ada lagi. Surat beranak. Surat beranak tu tak perlu buat cikgu. Tak, sebab ini masih sewaan lagi. Belum jadi hak milik kerajaan lah. Selepas 5 tahun nanti kita akan ada proses untuk menghasilkan surat beranak tu, surahan. Saya jawab dah tadi kan, tadi ada yang dah tanya. Okey, untuk makluman semua, bagi peralatan di bawah projek ini, dia berbeza dengan PDP. Untuk projek ini dibenarkan bawa keluar daripada sekolah, walau bagaimanapun kena isi borang lah, QPA. Borang pergerakan. Laptop ini boleh dibawa keluar. Soalan laptop ini boleh dibawa keluar untuk mesyuarat taklim guru? Boleh. Dengan syarat untuk bawa keluar tu kena isi borang dulu lah. QPA 9. Ada contoh borang. Okey, sekolah pun ada kan. Cara tembak dia sebenarnya ketiga rekan biasa lah. Sebab ni kita dah cover ke dengan student. Jadi ini kalau jadi benda yang tak diri ni, moga-moga nauzubillah, moga tak berlaku kita kena ada berbagai proses penguatkuasa dan sebagainya, buat report, itu semua segala-gala kena ada lah. Yang lain tu memang cikgu-cikgu nak bawa ke mana pun bawa lah ke mana, pasal benda ni memang dibagi kementerian bagi untuk digunakan untuk kegunaan dan kepentingan guru-guru bagi pembelajaran dan segala-gala lah. Jadi tak ada isu, jangan nak simpan atas lemari je, tak guna pun, tak mencapai sasaran kerajaan pun. Cuma tadi saya nampak ada soalan berkenaan dengan agihan tu adakah tertakluk kepada guru data, guru ICT. Dia bukan macam tu lah. Dia maknanya dia bergantung kepada kebijaksanaan pengetua guru besar. Contohlah kalau masa kata sekolah dapat 10. Katalah 5 tu mungkin bagi pada JKMP ke setengah cikgu, dan mungkin 5 lagi tu kita boleh guna sama. Pada kebijaksanaan pengetua guru besar lah. Okey, ada tuan-tuan nak bertanya? Okey, saya Cikgu Hanafiah. Soalan saya tentang pengantaran kurier tu, adakah pihak kurier menghubungi nombor telefon sekolah atau nombor telefon guru besar? Okey, terima kasih kerana bertanya. Kami dalam kita hantar maklumat ke kurier tu ada 2 nama. Satu daripada nama pengetua dan satu nama sama ada guru ICT atau guru aset yang dibekalkan oleh JPN ataupun KPM. So kita gunakan data tu. Berkemungkinan pihak kurier sama ada menggunakan nombor telefon pengetua ataupun daripada guru ICT. Walau bagaimanapun di pihak syarikat, kami pun akan cuba menghubungi juga untuk nak memastikan sama ada barang tu sampai ke tak sampai, bila dan bagaimana. Tapi nama yang dah di-provide ialah nama 2 orang yang dikeluarkan oleh BPM lah, senang saya cerita, bukan daripada JPN, BPM, KPM Putrajaya. Satu lagi, kalau masa penghantaran ni, contohnya lah, kalau misal kata pihak syarikat ada masalah untuk hubungi pihak IC sekolah, boleh maklumkan pada kami dan juga pada jabatan lah. Dan sekiranya pihak sekolah ada perkara-perkara yang mungkin ada
menimbulkan pertanyaan ada sebarang ni lah, sebarang perkara yang nak dipastikan, boleh call pada jabatan juga, pada tim saya lah, supaya mudahlah nanti urusan penghantaran nanti. Tapi biasanya sebelum penghantaran memang pihak syarikat akan hubungi sekolah. Sebab kita jabatan kita ada email satu Excel form hari tu untuk kita dapatkan nama PIC. Ada 2 PIC lah, satu pengetua guru besar dan satu lagi guru data ataupun guru ICT ataupun guru penyelaras bestari. Semuanya dah diisi oleh cikgu-cikgu semua. Okey, lain soalan? Okey, satu lagi sebelum terlupa. Kita ada 3 borang ataupun 3 dokumen sebenarnya. Satu DO, satu SAP, satu SPP. Okey, DO tu akan datang daripada 2 pihak. Pihak yang pertama daripada kurier. So kurier tu minta tolong bila dia hantar, buktikan apa yang dia hantar tu je tanda tangan je. Jadi tak ada isu. Kemudian yang keduanya DO juga daripada syarikat. Kita akan datang ke sana, kaki tangan teknikal kita untuk buat instalasi dan sebagainya. So DO tu pun akan kita minta tanda tangan berdasarkan apa yang kita hantar, apa yang kita buat. Kemudian baru ada yang ketiga SAP, sijil akuan penerimaan tu sekiranya ke-6 perkara ataupun notebook dan 6 aksesori tu tidak diterima dengan lengkap ikut justifikasi yang kami berikan, jangan tanda tangan. Tanda tangan tu maknanya dah terima lah. Tapi DO tu kena tanda tangan sebab DO ni ialah berdasarkan apa yang kita serahkan. SAP ni ialah dokumentasi dan SPP ni pun dokumentasi yang kita akan hantar kepada JPN dan ke BPM Putrajaya untuk tuntutan pembayaran. Jadi ada 2 benda yang berbeza tu. Apa ni? DO, penerimaan dengan pengujian. Yang pengujian tu kalau tak ada kali ni, contohnya tak sampai barang tu, mungkin dalam minggu depan je, tapi dalam tempoh sebelum 14 bulan tu akan sampai benda tu, barulah kita tanda tangan SAP dengan SPP. Dan saya saya tak benarkan mana-mana guru ke apa pengetua ke untuk menandatangani sebarang SPP ataupun SAP ni kalau barang tu tak ada. Sebabnya itu saya rasa tak betul dari segi tata kerja. Dan sebelum-sebelum ni mungkin ada orang minta tolong sign nak dapat payment dengan kami tidak. Tak siap lah jawabnya. Jadi kita kena berdiri atas kenyataan yang betul. Jadi kita tak mau buat kerja yang kalau boleh biar benda tu segala-galanya kerja betul lah, insyaAllah. Okey, terima kasih Syed Tarmizi. Okey tuan-tuan, kalau adalah sebarang pertanyaan boleh menghubungi helpdesk di unit ICT dan juga pihak syarikat. So kita mengharapkan agar proses pengagihan ini berjalan dengan lancar dan insyaAllah apabila dipabalilah kita akan pihak syarikat melalui kurier yang dilantik untuk mengagihkan komputer riba dan selepas itu akan dibuat pemasangan dan pengujian serta pentauliahan. Jadi kita harap ini akan dapat membantu meningkatkanlah proses pembelajaran dan pengajaran anak-anak kita di sekolah. Pesan saya satu, kita pastikanlah walaupun barang ni diinsurunkan tapi dari segi keselamatan untuk penyimpanan itu perlulah diberikan perhatian. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan pengetua dan guru besar yang hadir dalam talimat pada petang ini. Juga terima kasih kepada pihak syarikat Encik Tarmizi dan tim serta rakan-rakan urusdia daripada sektor pengurusan maklumat. So saya tangguhkan taklimat pada petang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan.
kasih Tuan.